kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyatil Islam tahiyatan mubarakatan min indillah. Yaqulun nasu 'adatan wa naquluha 'ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini dapat sama-sama kita berkumpul menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita luangkan sedikit masa untuk sama-sama kita mendengar perkongsian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Khabar tuan-tuan? Sihat ni waras ya? Alhamdulillah. Saya pun pagi ni macam serak aja begini. Sejuk pula tu. Kuat betul aircon sini ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi menyambung berkaitan dengan tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Zuhaili. Pada perkongsian yang lepas, kita telah masuk perbincangan fasal yang kedua. Fasal yang kedua daripada ayat 15 sehingga ayat 26. Dan kita telah berkongsi ayat 15 dan 16 berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala menyebut selepas daripada membincangkan berkaitan dengan beberapa tanda-tanda kiamat dan juga akidah berkaitan dengan hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala membawakan satu kisah yang kisah ini antara kisah yang paling banyak ceritanya di dalam Al-Quran. Ya. Di antara nabi-nabi, Allah Subhanahu wa taala paling banyak menceritakan berkaitan dengan Nabi Musa alaihi salam. Ya, dalam Al-Quran ini antara kisah yang paling banyak diceritakan berkaitan dengan nabi-nabi ialah Nabi Musa alaihi salam dan Fir'aun. Dalam banyak surah Allah Subhanahu wa taala memang banyak menceritakan berkaitan dengan Nabi Musa. Sebab tu ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan beratnya dakwah, beratnya ujian dan juga tentangan daripada umat dia, daripada orang Quraisy, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, rahimallahu akhi Musa adza qaumahu wa huwa sabirun alaih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut,
semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati uh, saudaraku Nabi Musa alaihi salam. Kaumnya menyakitinya, akan tetapi dia sabar terhadap kaumnya. Uh, Sebab tu tuan-tuan, macam Allah Subhanahu wa taala dari sudut kalau kita lihat dari sudut kerja dakwah Nabi Musa alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlalu banyak uh, sumbangan Nabi Musa alaihi salam kepada umat Muhammad sebenarnya. Dan paling 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 uh, paling utama yang perlu kita ingati jasa Nabi Musa alaihi salam ialah bagaimana Nabi Musa alaihi salam mencadangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Apabila Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 50 waktu solat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi apabila sampai kepada Nabi Musa alaihi salam, dia tahu 50 waktu, dia suruh minta kurang. Dia kata umatmu takkan mampu buat. Jumpalah balik kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kurang. Itu jasa besar Nabi Musa alaihi salam kepada kita. Orang yang berpengalaman menghadapi kaum dia yang sangat jahat, yang berterusan jahat dia sampai sekarang pula tu. Orang-orang Yahudi yang jahat dia berterusan sampai sekarang. Sebab itulah kisah ini Allah Subhanahu wa taala menyebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ataka hadithu Musa, wahai Muhammad, adakah telah sampai kepada kamu kisah Nabi Musa alaihi salam? Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru Nabi Musa alaihi salam kepada lembah yang suci, iaitu lembah Tua. Sebagaimana yang saya kongsikan pada kongsian yang lepas, lembah suci At-Tua itu adalah di semenanjung Sinai, tempat yang didakwa oleh orang-orang Yahudi antara tempat suci mereka juga. Sebagaimana yang didakwa oleh Theodor Herzl ketika mereka merasmikan dalam persidangan Zionis berkaitan dengan bendera rasmi mereka, bendera Zionis tersebut yang menjadi lambang negara Israel sekarang. Dua lain yang didakwa itu adalah sepanjang apa-apa sahaja yang berada dalam lingkungan Sungai Nil sehinggalah Sungai Furat. Sungai Nil di sebelah Mesir, Sungai Furat di sebelah Iraq. Jadi semua tanah-tanah itu adalah yang didakwa tanah milik mereka. Melangkaui Mesir, sebahagian daripada Hijaz ataupun Saudi sekarang, Iraq, dan majoriti tanah Syam yang didakwa adalah tanah mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut, idhab ila fir'auna innahu tagha. Selepas Nabi Musa alaihi salam mendapat lantikan sebagai nabi, Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk pergi kepada Firaun, berdakwah kepada Firaun. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Selepas daripada Madian, Nabi Musa alaihi salam dilantik menjadi nabi. Kemudian Nabi Musa alaihi salam diarahkan untuk kembali ke Mesir, berdakwah balik kepada Firaun. Innahu tagha, kerana Firaun itu telah melampau. Tagha dimaksudkan di sini ialah melampau. Dalam ayat Al-Quran yang lain Allah Taala sebut, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Telah kami utuskan
setiap umat itu rasul, antara tugas rasul itu ialah mengajak menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah taghut. Lawan kepada Allah ialah taghut. Jadi Firaun telah taghut. Dia telah lawan Allah Subhanahu wa taala dengan mendakwa ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Firaun, bagaimana juga yang telah saya bincangkan pada perkongsian yang lepas, berkaitan dengan nama individu tersebut. Adakah Firaun, perbincangan para ulama, Firaun itu adakah dia nama ataupun jawatan? Sebahagian besar para ulama Islam, mufassirin Islam mengatakan bahawa Firaun itu adalah jawatan. Ada sebahagian kecil tafsir yang mengatakan Firaun itu adalah nama orang. Saya lebih cenderung pada Firaun adalah nama orang. Sebagaimana ada 5 individu yang disebut di dalam Al-Quran berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Kelima-lima individu tersebut disebut namanya. Musa alaihi salam, Harun alaihi salam, Qarun, Haman, Firaun. 4 nama, tiba-tiba Firaun jadi jawatan. Pelik. Kalau kita bandingkan empat yang disebut itu adalah nama orang, Firaun adalah nama jawatan dia. Sebab tu sebahagian penafsiran mengatakan Firaun itulah nama dia. Musa nama dia, Harun nama dia, Qarun nama dia, Haman nama dia, Firaun tu nama dia. Sama ada orang sekarang yang mengkaji dan mendakwa tak jumpa nama Firaun, itu bukan kerja kita. Sebab tidak ramai di kalangan umat Islam yang mengkaji begitu. Ramai orang Islam hanya menjadi pengikut dalam kerja-kerja membaik pulih sejarah sahaja. Orang Islam ni dia jadi tukang ikut korek saja. Yang jadi ketua-ketua korek ni semua orang kafir saja. Mana-mana sejarah arkeologi, semua orang kafir lah yang korek. Lepas tu dia ambil segala harta, baki-baki bagi kat umat Islam. Dia bawa lagi kat muzium dia, yang baki-baki yang tak berapa guna dia bagi kat muzium kat Mesir, kan? Yang mumia-mumia dia bagi kat kita. Harta-harta dalam mumia tu tak tahu mana pergi. Kan? Gitulah. Lepas tu dia kata namanya Ramses II macam tu. Dia kata Firaun pada zaman Nabi Musa alaihi salam ialah Ramses II. Orang dakwa gitulah. Ramses dengan Firaun kan jauh bezanya. Musa pun orang tak jumpa. Maksudnya ada sebahagian kajian sejarah, walaupun tidaklah saya kaji dengan mendalam, akan tetapi ada kajian-kajian sejarah mereka jumpa nama Haman. Mereka jumpa nama Haman. Tapi mereka tak jumpa Musa, tak jumpa Harun. Pelik juga macam tu. Kan? Sebab tu apa saja yang mereka jumpa tidaklah merosakkan isi kandungan Islam, isi kandungan Al-Quran. Dan dakwah Nabi Musa alaihi salam kepada Firaun, Allah Subhanahu wa taala rakamkan. Allah Taala kata faqul hallaka ila an tazakka. Katakanlah wahai Musa alaihi salam kepada Firaun, hendaklah kamu ataupun sudikah kamu supaya kamu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Halaka ila an tazakka, lebih baiklah kamu ataupun sudikah kamu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dikaitkan dengan banyak ayat-ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Nabi Musa alaihi salam supaya berdakwah dengan lembut kepada Firaun.
Sebab tu dari sudut cara berdakwah, semakin tinggi jawatan seseorang ataupun semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin lembut kerja dakwah hendaklah dilaksanakan. Ya. Sebab semakin ego seseorang tu tinggi, semakin lembut cara kita nak sampaikan. Ya. Uh, Dan semakin rendah kedudukan seseorang, semakin diperbolehkan keras itu berlaku. Ya. Contoh kita nak dakwah kepada pemerintah, kita cara paling ampuh ialah dengan berlembut dengan mereka. Ya. Sebab kalau kita berkeras dengan pemerintah, biasanya pemerintah akan balas keras balik. Ya. Sebab kuasa itu pada mereka. Ya. Tapi kalau semakin rendah kedudukan seseorang, semakin boleh kita keras dengan dia. Macam contoh anak-anak kita, kan, yang berada di bawah tanggungjawab kita, kita boleh dikeraskan untuk mendidik mereka. Ya. Mana-mana yang berada di bawah tanggungjawab kita, kita boleh keras pada dia. Ya. Dia dengar tak dengar tu cerita dia lah. Kan? Dengan pemerintah pun, kita berlembut dengan dia, bukan semua benda dia dengar pun. Kan? Tapi cara dakwah itu sebagaimana yang ditunjuk oleh para Nabi alaihimussalatu kepada orang yang semakin tinggi kedudukan, semakin lembut kita kena berdakwah kepada mereka. Ya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar kamu takut kepadanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Musa alaihi salam supaya memberi hidayah kepada Firaun, supaya Firaun itu takut pada Allah Subhanahu wa taala. Fa'arahu al-ayatal kubra, dan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada Firaun dengan tanda-tanda mukjizat yang besar. Mukjizat Nabi Musa alaihi salam yang besar ada dua. Ya. Walaupun mukjizat Nabi Musa alaihi salam ada banyak lagi. Tetapi ketika berdakwah kepada Firaun, ada dua mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Ya. Pertama, tongkat Nabi Musa alaihi salam. Ya. Pertama, tongkat dia. Ya. Kedua, tangannya, apa ayat tu? Bayda ulin nadhirin. Ya. Tangannya bercahaya. Ya. Tangan Nabi Musa alaihi salam bercahaya, dan tongkat dia yang menjadi ular. Ya. Itu dua mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Dan kemudian apabila Firaun menolak dakwah Nabi Musa alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala menggunakan mukjizat ataupun disebut sebagai musibah. Ya. Sebab bila dia tolak Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam sebut, kamu akan menimpa kepada kamu sekian-sekian tanda. Ya. Datangnya katak, belalang, dan sebagainya, air menjadi merah dan sebagainya. Itu juga tanda-tanda Nabi Musa alaihi salam. Fakadzdzaba wa 'asa, kemudian Firaun mendustakan Nabi Musa alaihi salam, dan menentangnya. Ya. Firaun ini dia tolak Nabi Musa alaihi, pertama dia tolak mukjizat Nabi Musa alaihi salam dengan tangannya yang bercahaya, dengan tongkatnya yang boleh bertukar menjadi ular. Ya. Zaman-zaman mukjizat itu dilihatkan dengan jelas. Ya. Maksudnya kalau ketika itu orang-orang Mesir yang terkenal dengan sihir mereka. Ya. Sampai sekarang orang kata sihir Mesir dengan sihir Iraq tu antara sihir yang
yang yang paling kuat sekali, orang katalah, kan. Uh, Sihir Mesir dan juga sihir Iraq, ya. Uh, dan kesemua sihir tersebut tetap berasal daripada sihir zaman Nabi Sulaiman, ya, alaihi salam. Jadi ketika mana mereka terbiasa dengan sihir, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada mereka uh, ular yang jauh lebih besar daripada sihir mereka, memakan sihir-sihir mereka, memakan ular-ular sihir mereka yang kecil, akan tetapi tetap ditolak oleh Firaun. Sedangkan pengikut dia beriman. Ya. As-Saharah, orang-orang sihir Firaun semuanya beriman, tapi Firaun tetap tolak. Ya. Thumma adbara yas'a, kemudian dia berpaling dan berusaha untuk menentang Nabi Musa alaihi salam. Ya, berusaha untuk membunuh Nabi Musa alaihi salam. Fahasyara fanada, dia mengumpulkan tenteranya dan memanggil mereka. Ya, ada sebahagian riwayat tafsir mengatakan jumlah tentera Firaun itu mencapai 1 juta orang. Itu orang tak tahu dikira macam mana lah, kan. Sebenarnya kita nak, yang paling utamanya kena sebut ramai je. 1 juta ni kita pun tak tahu betul ke tidak, kan. Ya. Sebab kita dengan Nabi Musa AS pun dah berapa ribu tahun. Tapi ramai, tetap ramai. Ya. Banyak dokumentari Mesir pun sekarang ni semakin kuat mereka mengorek makam-makam lama, semakin banyak mereka jumpa. Ya. Sebab teknologi semakin canggih. Ya. Jadi mana-mana yang dulu ditimbus dengan padang pasir yang luas dah boleh korek. Ya. Dia korek. Dulu piramid tu pun orang tak jumpa. Ya. Lepas tu jumpa ujung, boleh korek sampai ke dasar. Ya. Lepas tu banyak lagi mereka korek. Jumpa pula. Lepas tu duk buka mumia lah apa semua. Kan? Orang Mesir. Apabila ajaran Islam itu semakin tipis di kalangan kerajaan dan juga arkeologi ni, mereka berbangga dengan perkara-perkara begitulah. Tahun lepas ke 2 tahun lepas mereka buat upacara memindahkan jasad-jasad mumia Firaun itu ke satu tempat yang baru, ke muzium yang baru. Ya. Dia iring buat majlis macam apalah, kan. Padahal kalau betul lah itu termasuk daripada kalangan yang menentang Nabi Musa alaihi salam, patutnya kena bakar je, kena buang je, kan. Dia punya mumia-mumia ni. Ya. Tapi dibuat majlis, ya, dibuat muzium yang baru. Ya. Kalau tuan-tuan pergi Mesir nak tengok mumia Firaun tu pun kena bayar 60 genih. 60 genih waktu tu dalam 30 ringgit lah. Masuk bayar 30 ringgit, nak tengok dia punya mumia pun bayar 30 ringgit lagi. Begitulah. Sekarang mungkin lagi mahal kot. Ya. Mati menyusahkan orang, sampai sudah menyusahkan orang. Ya. Sampai sudah ambil duit orang. Kemudian Firaun apabila dia menyebut, dia memanggil kaumnya dan dia berkata, ana rabbukum, faqala ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Ya, Firaun dia sebut kepada pengikut dia. Ya. Sebab tu Firaun ini apa ayat tu lupalah pula.
Firaun menyebut, saya lupa ayat tu. Tak jumpa, tak ingat ayat tu. Lupa ayat tu. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Firaun melemahkan kaumnya dan kaumnya mentaatinya. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Istakhaffa disebut oleh mufassirin, istakhaffa melemahkan kaum dengan dua strategi yang paling berkesan. Nak melemahkan kaum ini, dua strategi yang dibuat oleh semua pemerintah berzaman-berzaman. Pemerintah ni zaman berzaman nak melemahkan sesuatu kaum ataupun melemahkan rakyat dia sendiri adalah dengan dua strategi yang paling berkesan. Pertama, lemahkan mereka dengan membodohkan mereka. Kedua, melemahkan mereka dengan memiskinkan mereka. Dua strategi ini adalah strategi yang paling berkesan zaman berzaman. Pertama, nak bagi orang ni jadi lemah, jadikan dia bodoh. Ya. Bila bodoh, dia senang kena tipu. Ya. Daripada zaman berzaman, pemerintah boleh tipu orang sebab orang bodoh. Ya. Daripada zaman para Nabi alaihimussalatu sampai sekarang, orang kena tipu sebab bodoh je. Ya. Dia bodoh. Kalau dia tak bodoh, dia miskin. Ya. Bila miskin, dia tak boleh lawan juga. Ya. Daripada dulu zaman berzaman, daripada zaman para Nabi alaihimussalatu sehinggalah zaman-zaman sekarang ini, ya, zaman pemerintahan sekarang sekalipun, mana-mana zaman, mana-mana negara sekalipun, kalau mereka tak bodoh, mereka boleh melawan, mereka miskin pula. Ya. Gitulah. Jadi bila bodoh senang kena tipu, kan? Mana-mana tempat lah, kan? Amerika sekalipun dia kalau boleh biar rakyat dia bodoh, kan? Bila bodoh boleh kena tipu, ya? Dia boleh serang Iraq, dia boleh serang mana-mana, dia boleh sokong Israel, ya? Sebab tu rakyat. Tapi sebagaimana strategi itu adalah strategi itu yang ampuh, akan tapi sampai satu waktu dia pasti akan jatuh dengan sendiri. Ya? Makin lama orang daripada bodoh akan semakin pandai. Ya? Sampai satu masa strategi membodohkan orang ni akan makan sendiri balik. Gitulah. Sebab kitaran tu akan berputar walaupun strategi itu sama. Kan, zaman berzaman bodohkan orang, tapi sampai satu waktu orang akan pandai juga. Ya? Sebab tu selain daripada bodohkan orang, kena kekal miskinkan orang. Bodoh tu berjaya, tapi sampai satu waktu orang akan pandai. Tapi kalau miskin ni susah sikit. Ya? Walau pandai macam mana sekalipun, kalau miskin, ya, generasi mati begitu je. Ya? Ambil tanah dia, ambil harta dia, matilah nak lawan macam mana. Kan? Sebab tu orang-orang Yahudi Bani Israel, ketika mereka dibodohkan oleh Firaun sebut dia Tuhan, mereka tak percaya. Sampai sudah tak percaya. Tapi mereka miskin. Bila mereka miskin, Firaun bagi makan. Mereka ni hamba dapat makan. Walaupun tahu Firaun tu menipu, Firaun bagi makan, cukup kenang budi sampai sudah. Macam itulah. Pasal mudahnya macam itulah. Orang ni, kita bagi dia pendidikan, dia tak mesti bersyukur lagi. Tapi kalau kita bagi dia makan, dia punya kenang budi macam
macam apa ni? Macam anjing kita sebut, kan? Anjing ni kita bagi makan dia suka sangatlah, ikut sampai sudah. Macam kucing dan sebagainya. Sebab tu walaupun selepas Nabi Musa alaihi salam membebaskan Bani Israel, ketika mana berada di selepas mereka selamat daripada dikejar oleh Firaun, Firaun Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan dan sebagainya. Bila Nabi Musa alaihi salam 40 hari dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka kembali balik kufur pada Nabi Musa alaihi salam. Dia kata, baik dulu kat Mesir kita makan sedap juga, walaupun kita makan. Allah Taala turunkan ma'idatan minas sama, Allah Taala turunkan makanan daripada langit, kan? Makanan daripada langit ni dia nak makan apa, turun benda tu, manna wasalwa dan sebagainya. Antara syarat manna wasalwa ni makan, lepas tu tak boleh simpan, kan? Tapi dia orang bila tak habis dia orang simpan juga. Satu Bani Israel ni degil. Allah Ta'ala bagi makan daripada langit, dia kata, boring juga makan daripada langit setiap hari. Itu Bani Israel ni. Bila setiap hari makanan tu turun daripada langit, lama-lama dia kata, boring jugalah. Rasa nak makan bawang lah balik. Ada macam tu, rasa nak makan kacang-kacang. Ya. Sebab makanan hamba yang diberikan kepada Bani Israel, ayat tu lupalah pula ayat tu. Lupa je pagi ni. Ya. Bawang, timun, kacang-kacang, adas, ya. Itu semua makanan hamba. Kalau tuan-tuan pergi Mesir, makanan itu adalah makanan daripada Firaun sampai sekarang. Kacang-kacang ni, orang Arab cukup suka kacang-kacang. Orang Mesir cukup suka kacang-kacang. Ya. Sampai sekarang orang Arab ni suka makan kacang. Ya. Kalau ikut standard, kita kata itu standard makanan murahan. Sampai sekarang pun makanan tu makanan tepi jalan. Ya. Makanan murahan. Sebab tu tanda jahatnya Bani Israel kepada Nabi Musa alaihi salam, Allah Ta'ala bagi makanan daripada langit, dia nak juga makanan tepi jalan. Macam itulah. Ya. Dah dapat setiap hari makanan daripada langit, dia kata, sedap juga makan kacang pula. Macam itulah. Kan? Tu perangai, walaupun kita kata itu perangai Bani Israel, itu juga perangai manusia sebenarnya. Bila dapat makanan sedap, sekali-sekali dia kata, roti canai pun okey juga sekali-sekala. Macam itulah. Kan? Sekali-sekala lempeng macam tu okey juga, walaupun asyik makan nasi Arab je setiap hari. Macam itulah. Kan? Tapi mereka ni nak dibandingkan dia, itu bukan pilihan. Ya, Allah Ta'ala bagi daripada langit, tiba-tiba kamu nak bandingkan dengan makanan yang ketika kamu diperhambakan oleh Firaun. Ya. Penat Nabi Musa AS macam itulah, penat dia. Dah selamatkan, dia kata, lepas tu kita nak buat apa lepas selamat ni? Macam tu. Ni Bani Israel. Lepas selamat ni kita nak buat apa? Kena cucuk tanam sendiri ke? Contoh Bani Israel. Oh, kalau cucuk tanam sendiri, penat kita. Kan? Macam itulah. Akhirnya Allah, dengan sebab kemungkaran sedikit demi sedikit, lepas tu, sebagaimana disebut juga dalam ayat yang lain, apa? Kalau boleh kita buat Tuhan sebagaimana Firaun buat, macam tu. Ya? Firaun itu disembah, kemudian dibuat juga berhala-berhala, biar kita nampak Tuhan. Macam itulah Bani Israel sebut pada Nabi Musa AS. Kedegilan Bani Israel sampai daripada dulu sampai sekarang perangai sama. Ya? Sebab tu bila ada orang Islam yang terlalu kita kata terlalu, apa istilah sesuai, ya? terlalu bodoh, kalau nak sebut ada istilah yang lebih sesuai, tapi dia kata kenapa Hamas ataupun Palestin ni
tak berdakwah dengan lembut kepada Israel, ya. Kan dakwahlah mereka supaya mereka masuk Islam. Nanti bila dah masuk Islam, senang, tak payahlah pergi serang dan sebagainya, kan. Kan? Orang-orang macam ni orang-orang yang kita kata dia tak duduk tempat orang, ya. Dia kita kebanyakan kita ni meletakkan natijah yang sudah berlaku seolah-olah kita boleh buat lebih baik, kan. Sedangkan kalau kita duduk di situ, kita tak mesti boleh buat natijah begitu, kan. Sebagaimana orang dakwa, oh kalau aku hidup zaman Nabi, insya-Allah aku akan ikut dia. Dia hidup zaman sekarang tapi dia dakwa kalau hidup zaman itu boleh jadi pengikut Nabi. Tak mesti. Tentang kita hidup zaman tu kita jadi penentang Nabi, ya. Macam sebagaimana yang orang sebut, tak sepatutnya tak payah seranglah Israel apa semua dan sebagainya, kan. Kalau dia tak duduk tempat sana, kalau dia duduk tempat sana, entah-entah dia pertama sekali bomkan diri dia, kan. Macam itulah. Fa'akhadha sikit lagi tuan-tuan, fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeksanya dengan azab akhirat dan azab di dunia, ya. Nakalal akhirati wal ula, azab akhirat dan azab di dunia, ya. Firaun ni Allah Taala azab dia di dunia dan di akhirat, ya. Di dunia lagi dengan ujian yang berat, ya, daripada fa arsalna alaihimut tufan, Allah Taala utuskan tufan, wal jarad wal kummal wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat. Allah Taala hantarkan taufan, ya. Bila dia tolak dakwah Nabi Musa alaihissalam, Allah Taala hantarkan taufan. Sebagian ulama mengatakan taufan itu adalah kematian, ya. At-tufan ai al-maut. Dalam kitab Bible mereka mengatakan dimatikan anak Firaun, ya. Tapi kita tak pegang tu juga, ya. Tapi ada kematian orang-orang di kalangan Firaun, di kalangan pengikut Firaun dimatikan, ya. Nabi Musa alaihissalam kata kalau kamu tolak, orang-orang kamu akan mati, ya. Allah Taala akan matikan orang-orang kamu, ya. Dan bila berlaku kematian, dia tetap tolak Nabi Musa alaihissalam, ya. Kalau dalam Bible tu anak dia mati, dan anak dia mati sebagaimana yang Nabi Musa alaihissalam sebut, anak kamu akan mati. Bila anak kamu mati, keturunan kamu habis, ya. Anak dia mati betul, ya. Tetap dia tolak Nabi Musa alaihissalam. Wal jarad, kemudian Allah Taala utuskan jarad ni kutu. Kutu ni simpan gandum penuh dengan kutu, ya. Dekat tempat kita simpan makanan penuh dengan kutu. Macam kita simpan beras, penuh kutu dalam beras, ya. Kutu tu pun makan beras tu ataupun makan gandum tu, jadi rosak simpanan makanan. Dan bila rosak simpanan makanan, Firaun kata tak apa, kita tanam balik, kita tanam lain, ya. Simpanan makanan kita rosak, kita tanam lain, ya. Bila wal jarad wal kummal, Allah Taala hantarkan pula belalang. Tanam lain, belalang datang makan, ya. Simpanan makanan habis, tanam benda baru, Allah Taala hantarkan belalang pula makan gandum, ya. Wad dafadi', kemudian Allah Taala hantarkan katak. Simpanan makanan habis, nak tanam baru tak boleh, simpanan air pula katak penuh. Dalam perigi penuh katak, dalam bekas-bekas tempayan penuh air, penuh katak. Air penuh katak ni, siapa nak minum air tu, kan? Air katak penuh dalam tu, berudu penuh dalam tu, siapa nak minum air tu, ya? Tak apa, kita ada Sungai Nil, kata. Sungai Nil masih mengalir lagi. Air simpanan tak ada, air Sungai Nil banyak lagi. Kemudian Allah Ta'ala hantarkan waddama, air Sungai Nil jadi merah seperti darah. Minum air apa lagi? Air simpanan tak ada, air sungai jadi merah macam darah. Pegang tu macam darah lah, bukan
semata-mata warna merah, dia macam darah juga. Siapa nak minum air macam tu? Kan? Bukan ada COVID nak boleh tapis-tapis ni. Kan? Jadi semua tanda tersebut adalah tanda supaya setiap kali berlaku perkara tersebut, setiap kali satu adalah peluang kepada Firaun untuk bertaubat. Tapi tak bertaubat juga. Ya? Sampailah akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala tenggelamkan dia. Tenggelamkan hampir keseluruhan tentera Firaun. Ya? Jadi dia dapat azab di dunia tu teruk dah. Ya? Sampai dah dia nak tenggelam tu baru dia nak beriman. Ya? Itu pun Allah Subhanahu Wa Taala tak terima ucapan dia. Dan Allah Taala wa nunajjika fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Ya. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Ya. Dan pada hari ini kami selamatkan tubuh kamu wahai Firaun supaya menjadi kepada orang-orang kemudian sebagai peringatan, walaupun sebahagian daripada manusia itu berdasarkan ayat-ayat kami mereka lalai. Ya. Jadi Firaun ini lepas pada dia tenggelam, orang-orang yang berbaki selamatkan dia. Kutip balik semua ni. Ya. Maksudnya mana-mana yang tenggelam, orang-orang kemudian datang kutip balik. Semua mayat-mayat ni kutip balik. Dia mumiakan balik. Ya, bila dia mumiakan, orang kita zaman sekarang ni pula, orang Islam pula korek-korek kutip sekali. Orang Islam, ya, Mesir tu orang Islam lah semua, majoriti orang Islam. Dia pergi kutip balik. Ya. Dan sepatutnya Allah Ta'ala sebut wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilin litakuna liman khalfaka ayah. Sepatutnya jadi peringatan. Sepatutnya yang lebih sesuai, kita bukan letakkan muzium. Ya. Kalaupun kita letak tu letak macam sampah aja. Ya. Itulah balasan yang paling sesuai kepada Firaun. Letak mumia itu macam sampah. Orang datang nak tengok, supaya orang dah lah nak tengok kena bayar. Jadi muzium Mesir tu jadi kaya sebab tengok mumia Firaun pula lagi. Dia ini ujian pada orang kemudian. Sebab tu Nabi SAW berdasarkan tempat-tempat yang kena laknat ni, Nabi kata lalu sekejap je, ambil ibrah, tinggal. Mana tempat sekalipun, kamu pergi Laut Mati macam tu, kamu pergi tempat Korun macam tu, kamu pergi piramid macam tu, kamu pergi tengok mumia Firaun macam tu. Mana-mana tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok sekejap, ambil pengajaran, tinggal. Tapi orang sekarang dia suka pergi tempat-tempat pelancongan macam tu. Kat Saudi ke, dekat Mesir ke, dekat Jordan ke, dia suka pergi tempat tu. Macam saya kongsikan pada perkongsian yang lepas. Laut Mati tu tempat kaum Nabi Lut, LGBT punya orang. Allah Ta'ala laknat mereka, terbalikkan mereka. Jadi Laut Mati. Orang sekarang, dia pergi Laut Mati, dia pergi berenang kat situ pula. Macam tak ada laut lain dia nak berenang. Dia pergi berenang kat situ, ambil dia punya garam lah, ambil dia punya pasir pula. Katanya pasir dia boleh ubatkan penyakit kulit. Kan? Macam tak ada ubat penyakit kulit lain ke apa. Ambil tempat orang dilaknat. Lalas, bukan semata-mata tu, dengan LGBT pun bawa balik sekali. Kan? Takutnya begitulah. Kan? Tempat kita pun LGBT semacam juga. Kan? Jadi, sepatutnya begitu, tapi sebahagian pemerintah negara Arab menjadikan tempat itu sebagai tempat pelancongan. Mereka ambil benefit dan juga profit yang banyak pada tempat itu. Ya? Padahal Nabi laknat, Allah Ta'ala laknat kawasan-kawasan tersebut. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Allah Ta'ala sebut sesungguhnya pada kisah Nabi Musa alaihi salam dan Firaun tersebut ada peringatan yang sangat banyak kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kisah
Nabi Musa alaihissalam dengan Firaun ini terlalu banyak kisah dia, terlalu banyak ayat-ayat dia dalam surah-surah yang lain, kan? Mungkin kita tak detailkan perkara-perkara tersebut, kan? Berdasarkan ayat yang ada ini, kan? Kisah dia, kisah Madian, kisah dia di Mesir, kemudian kisah dia di Palestin, kan? Banyak kisah Nabi Musa alaihissalam, kan? Yang orang-orang Yahudi Bani Israel ni mereka mendakwa dengan 2 kenabian tersebut saja ataupun 3 kenabian. Daud, Sulaiman dan Musa alaihissalam yang mereka dakwa. Sedangkan mereka langsung tak ikut pun 3-3 orang tu. Bani Israel sekarang. Jadi itulah sedikit perkongsian daripada ayat 15 hingga ayat 26 ini. Kisah-kisah dakwah Nabi Musa alaihissalam dan pengajaran kepada Firaun atas keingkaran dia menerima dakwah Nabi Musa alaihissalam. Kalau dia terima senang. Kita sebut macam itulah. Orang yang mengingkari para nabi ni kalau mereka terima sebenarnya senang je. Tapi Allah Taala nak pilih mereka bukan termasuk kalangan yang terima. Ya. Sebagaimana Yahudi Bani Israel sekarang, kalau mereka terima Islam, mereka lah paling layak duduk di situ. Tapi kerana mereka tak terima Islam, mereka lah yang tak paling layak berada di situ. Ya. Tapi kerana mereka mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala, mengingkari Taurat mereka, mereka langgar juga. Mereka pergi tinggal kat situ juga. Ya. Jadi saya kira sekadar itulah perkongsian pada pagi ini tuan-tuan. Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan daripada kisah Nabi Musa alaihissalam yang kita anggap sebagai nabi yang sangat berjasa kepada umat Islam sampai sekarang pun. Ya, sebagaimana yang saya sebut awal tadi, utamanya dalam kisah solat, perintah kewajipan solat, jasa Nabi Musa alaihissalam sangatlah kita kenang sampai sekarang. Ya. Saya kira sekadar itulah perkongsian pada pagi ini. Ya, mudah-mudahan sama-sama kita mendapat manfaat daripada perkongsian ini insya-Allah. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kelemahan saya, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.